بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan kisah Nabi Adam alaihissalam, di mana dalam pertemuan yang lalu kita telah menyentuh berkaitan dengan dialog di antara Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat. Apabila Allah Ta'ala memaklumkan kepada para malaikat tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita telah bicarakan dengan panjang lebar kisah dialog tersebut di antara Allah dengan para malaikat. Tuan-tuan, setelah mana Allah Ta'ala berdialog dengan para malaikat tadi, Allah kemudiannya telah meniupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam alaihissalam. Kita telah menyebut sebelum ini, Dr. Saleh Al-Khalidi rahimahullahu ta'ala melihat ketika mana Allah berdialog dengan para malaikat tersebut, Nabi Adam memang telah pun diciptakan. Cumanya belum ditiupkan lagi ruh ke dalam jasadnya. Jadi setelah berdialog itulah Allah Ta'ala telah meniupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam alaihissalam. Tuan-tuan, suka saya menyebutkan di sini tentang satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lamma sawwara Allahu Adam fil jannah tarakahu ma syaa Allahu an yatrukuh faja'ala iblis yatifu bihi yanzuru ilaih falamma ra'ahu ajwaf arafa annahu khalqun la yatamalak. Tuan-tuan, Nabi menyebut dan bersabda yang maksudnya apabila Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam di dalam syurga, Allah meninggalkan Nabi Adam. Allah membiarkan Nabi Adam mengikut tempoh yang Allah tetapkan. Kemudian ketika Allah meninggalkan Nabi Adam itu dalam keadaan berjasad sahaja, tidak ada ruh, maka iblis yang waktu itu masih ada lagi di dalam syurga telah tawaf ataupun mengelilingi Nabi Adam alaihissalam yang masih belum boleh bergerak itu kerana tidak ada ruh. Dia mengelilingi dan memerhatikan serta memeriksa Nabi Adam alaihissalam ini. Apabila dia memerhatikan Nabi Adam, maka didapati bahawa Nabi Adam ini berongga. Ada rongga di dalamnya, ada ruang di dalam badannya. Maka daripada situ
diketahui oleh iblis bahawa Adam ini adalah makhluk yang tidak boleh mengawal dirinya, yang tidak boleh mengawal nafsunya, ataupun mengikut pandangan sebahagian ulama, tafsirannya ialah Adam ini tidak boleh menolak was-was syaitan, tidak boleh menolak godaan daripada syaitan. Maknanya ada ruang untuk syaitan dan iblis menggodanya. Ini kerana ruang yang ada di dalam badan manusia itu ataupun badan Nabi Adam itu adalah menandakan kelemahannya. Jadi dia boleh masuk melalui rongga-rongga tadi. Boleh masuk melalui ruang-ruang tersebut. Termasuklah bukan sekadar boleh masuk menimbulkan was-was dan menggoda Nabi Adam alaihissalam, iblis juga boleh menggoda anak-anak dan anak cucu zuriat Nabi Adam alaihissalam. Jadi tuan-tuan, begitulah kita melihat bagaimana iblis yang Allah Ta'ala ciptakan telah pun memeriksa dan memerhatikan Nabi Adam alaihissalam sebelum ditiupkan ruh lagi. Melihat bahawa manusia ini ada kelemahannya. Manusia ini dia tak boleh mengawal marah. Manusia ini tidak boleh mengawal nafsunya. Maka ruang itulah yang akan digunakan oleh syaitan dan iblis untuk merosakkan manusia, merosakkan anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Justru itu tuan-tuan, kita lihat di sini bagaimana perlunya untuk kita mengawal nafsu kita, mengawal syahwat kita, mengawal kemarahan kita, agar jangan sampai syaitan dan iblis ambil peluang untuk merosakkan kita, merosak dan menyelewengkan kita daripada ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dah sebut beberapa kali sebelum ini bagaimana manusia ini memang memerlukan kepada nafsu dan syahwat. Bukanlah apabila kita hendak mengawal ataupun hendak memastikan bahawa syahwat kita ini tidak dijadikan sebagai jalan untuk iblis dan syaitan mengganggu kita, maka kita kena hapuskan syahwat kita. Bukan itu maksudnya. Sudah beberapa kali saya terangkan bagaimana Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ihya Ulumiddin menyatakan manusia ini memerlukan kepada nafsu dan syahwat. Manusia memerlukan kepada nafsu makan. Selera makan itu adalah nafsu. Kalau tak ada selera makan, macam mana manusia nak hidup? Tengok makanan, tengok nasi macam tengok batu. Tengok air teh macam air air banjir umpamanya. Jadi kalau manusia tak ada nafsu, macam mana dia nak hidup? Tak ada selera makan. Ada tuan-tuan, baru ni saya pergi solat hajat di rumah seorang kawan. Ayah dia tak ada selera makan. Dulunya berisi tubuhnya. Tapi Allah Ta'ala tarik nikmat untuk merasai ataupun untuk ada selera makan ini. Sehingga tubuhnya jadi kurus kering. Dia berusaha nak supaya dikembalikan selera makan dia, nafsu makan dia. Sampai tahap pergi ke India. Duduk di sana beberapa tempoh yang agak lama. Balik-balik tak ada juga selera makan. Sampai begitu pentingnya nafsu makan kepada diri seseorang.
baru-baru ni Allah Ta'ala telah pun menjemput dia meninggal dunia kerana makin hari makin susuk tubuh badan dia, tak ada tenaga dan akhirnya nyawanya Allah Ta'ala telah ambil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang saya nak sebut, nafsu makan penting untuk manusia. Nafsu juga penting untuk nak kepada wanita. Kalau tak ada nafsu kepada wanita, tak ada faedah berkahwin. Berkahwin akhirnya tinggal, gantung tanpa bertali. Berkahwin tak beri nafkah batin dan sebagainya. Tak ada faedah berkahwin. Jadi nafsu penting juga. Isunya ialah macam mana kita nak kawal nafsu tersebut. Nafsu ni jangan melampau. Kerana nafsu makan akhirnya kita makan ataupun sehingga kita beli barang, beli makanan berlebih-lebihan. Kita makan sampai kenyang sehingga malas bekerja sebagai contoh. Dan lain-lain lagi, nafsu makan. Makan tak henti-henti. Jadi nafsu ni kena kawal. Bukan perlu dimatikan, perlu dikawal supaya ia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Marah begitu juga, ini nafsu. Marah ni adalah penting juga pada manusia. Kalau tengok anak buat perkara yang silap, kena marah. Anak buat perkara yang tak betul, kena marah. Maknanya tak boleh biar macam tu sahaja. Perlu ditegur. Marah tu ada peringkat-peringkat dia lah. Tegur dengan cara yang baik pun marah juga. Maksudnya kita tak boleh biarkan kesilapan dan kesalahan tersebut. Perlukan ada sifat marah. Tapi tak boleh melampau dalam marah. Melampau dalam marah sehingga pukul anak, tercabut kepala. Sebagai contohlah, kok ada berlaku sampai demikian rupa. Pukul anak sehingga luka. Pukul anak sehingga cedera anak. Marah ke anak, jadi kita pun rasa tak selesa. Baru-baru ni tuan-tuan, saya balik ke Terengganu. Balik kerana ada majlis kahwin keluarga terdekat. Lama dah tak balik pun, 4 bulan lebih dah. Tuan-tuan tak tahulah, kalau saya 4 bulan tu rasa lama sangat dah lah. Jadi, balik ke Terengganu, majlis akad tu di Kemaman. Majlis akad perkahwinan. Lalu ikut tepi pantai. Isteri kata, abang, panggil abang lagi. Abang, lama dah kita tak duduk tepi pantai, dia kata. Mari kita duduk tepi pantai sekali. Kita mengembalikan zaman dulu-dulu kita dulu. Tuan-tuan, saya ni tak boleh orang perempuan pujuk, tak boleh lalu, lembut lalu rasa. Kan? Walaupun isteri. Bukan kat sini tak ada pantai, ada juga pantai. Tapi dengan sibuk dan sebagainya, kadang-kadang tak terpergi. Akhirnya dah ada peluang cuti ni, balik, ambil masa sekejap. Lepas dah habis majlis akad kahwin dan sebagainya, singgah di tepi pantai. Bawa anak 3 orang. Isteri saya pergi lambat sikit. Dia sediakan ambil kerupuknya, hak beli nak makan tepi pantai ni, sediakan minuman dulu dan sebagainya. Saya dengan anak-anak pergi ke tepi dulu, tepi pantai dulu. Anak-anak ni main kat gigi pantai je, gigi air tu. Saya biar je, biarlah, tak ada masalah main gigi pantai, bukan mandi dalam pantai tu, dalam air tu. Tengah duk relax, mari-mari isteri saya tak sempat duduk lagi, dah jerkah dah anak. Dah marah dah anak. Jangan main situ, bahaya. Mari dekat-dekat sini sikit, jangan kau main kat air. Dia bleber, dia marah ke anak dia. Ke anak saya jugalah. Dia marah. Daripada mula dia duduk 10 minit itu tak berhenti-berhenti marah. Popek, popek, popek. Saya kata, dalam hati kalau macam ni, tak ada faedah nak duduk tepi pantai macam ni, duduk dengar dia, duduk marah ke anak je. Akhirnya saya kata, mari kita baliklah. Mari balik. Ambil anak, nak bawa masuk dalam kereta, masuk dalam bilik. Masuk dalam kereta.
balik ke rumah, balik ke Terengganu. Balik ke Kuala Terengganu lah tempat saya. Saya sebutkan ke isteri saya, tadi bukan main lagi nak duduk tepi pantai, nak ingat zaman dulu-dulu. Tapi bila duduk tepi pantai, pok-pek, duk marah ke anak. Tak ada faedah. Abang tak tahu, lembut je. Kita dengan orang perempuan ni payah kalau lembut. Abang tak tahu. Dulu, waktu saya kecil-kecil dulu, mandi tepi pantai macam ni lah. Mari bersama dengan adik. Dia mandi tepi pantai, nak lemas sampai. Hampir nak lemas. Muja ada pok saudara disebut. Dapat selamatkan dia. Itu yang saya tak boleh tengok anak tadi. Duduk main tepi pantai, gigi pantai pun saya tak boleh tengok. Gigi air pun saya tak boleh tengok dah. Itu yang dah popek marah ke anak tu. Jadi macam tu kalau beritahu awal-awal, kita boleh fahamlah kan. Ada pengalaman pahit rupanya. Ada pengalaman pahit. Jadi lepas ni tak tahulah, fikir 2-3 kali jugalah nak bawa ke pantai semula. Tuan-tuan, jadi marah tu penting bagi dia, orang perempuan ni. Itu marah pentinglah bagi dia. Dia takut berulang. Marah ni ada kepentingan juga. Yang tak bolehnya marah anak, degil sangat tak dengar kata, ambil kepala anak selam dalam laut tadi. Sampai lemah bobok. Sebagai contoh. Marah yang melampau-lampau. Ada yang berlaku demikian. Yang bawa masuk, yang kalau kita tengok dalam YouTube-nya, terajang isteri, terajang anak dan sebagainya. Macam-macam cara. Justru itu dalam hal ini, Iblis memang tahu. Ini kelemahan manusia. Jadi dia akan guna cara bagaimana untuk melemahkan manusia ini, tergoda dengan bisikannya. Salah satu caranya ialah dengan melalui nafsu syahwat manusia tadi. Tuan-tuan, apabila Allah Subhanahu wa taala sampai tiba masanya untuk meniup roh ke dalam jasad Nabi Adam, maka Allah pun meniupkan roh itu. Allah ceritakan di dalam Al-Quran, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Kemudian apabila aku sempurnakan kejadiannya, serta aku tiupkan padanya roh daripadaku, maka hendaklah kamu sujud kepadanya. Jadi dalam hal ini, Allah Ta'ala tiupkan roh ke dalam jasad Nabi Adam, disebut dengan perkataan min ruhi, daripada roh aku. Apa makna dan maksud roh aku ini? Kalau kita terjemah makna dari sudut zahirnya ialah aku tiupkan roh daripadaku, iaitu roh Allah Subhanahu wa taala. Itu zahir. Tapi ia pasti berlawanan dengan akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Tak mungkin Allah Ta'ala rohnya adalah seumpama manusia, seumpama makhluk. Tidak mungkin Allah Ta'ala ni sama dengan makhluk dari sudut ada juzuk-juzuknya, sehingga boleh diambil juzuk roh Allah Ta'ala ni ditiup ke dalam Nabi Adam alaihissalam. Tapi apa yang sebenarnya maksud min ruhi ini ialah untuk menerangkan arah mana datangnya roh Nabi Adam tadi. Roh itu min ruhi, daripadaku. Maksudnya Allah meniupkan roh itu sendiri. Allah Ta'ala daripada Allah meniupkan roh ke dalam jasad Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Allah Ta'ala sandarkan kepada dirinya roh Nabi Adam ini? Allah Ta'ala sandarkan ruhi, min ruhi, daripada rohku. Roh itu disandarkan kepada Allah, rohku. Kerana
adalah untuk memuliakan ruh yang ada di dalam jasad Nabi Adam alaihissalam. Contoh lain kalau kita tengok dalam Al-Quran, apabila Allah Ta'ala berfirman, "Hadhihi naqatullahi lakum ayah." Ini adalah seekor unta betina Allah sebagai keterangan bagi kamu membuktikan kebenaranku. Allah Ta'ala kurniakan unta kepada Nabi Saleh. Jadi, ia adalah sebagai satu mukjizat kepada Nabi Saleh alaihissalam. Allah sebut, "Hadhihi naqatullah." Ini adalah unta Allah. Unta Allah. Secara zahirnya kita akan faham bahawa Allah Ta'ala ada unta. Allah Ta'ala pun pelihara unta juga. Ataupun Allah Ta'ala ada unta, hak lain tu bukan milik Allah. Sebab yang lain Allah Ta'ala tak sandarkan kepada dia. Jadi pastinya ini satu kesilapan kefahaman. Silap faham terhadap maksud naqatullah. Naqatullah sebagaimana juga min ruhi, daripada ruhku, maknanya ialah unta itu Allah yang berikan, ia datang daripada Allah. Sebagaimana ruh, ia datang daripada Allah. Allah yang tiupkan ruh itu ke dalam jasad Nabi Adam. Kenapa disebut naqatullah, disandarkan unta itu kepada Allah? Tidak lain dan tidak bukan kerana untuk memuliakan unta tersebut. Nak muliakannya. Sebab ia adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Saleh alaihissalam. Begitu juga apabila Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram." Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian daripada zuriat keturunanku di sebuah lembah tanah suci Mekah yang tiada tanaman padanya, di sisi rumahmu yang diharamkan mencerobohinya. Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala nyatakan, nukilkan kata-kata Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdoa kepada Allah bahawa Nabi Ibrahim ini telah menempatkan keturunannya Ismail alaihissalam di kota suci Mekah, di sisi rumah Allah, Baitikal Muharram, rumah engkau yang diharamkan mencerobohinya. Rumah engkau. Nabi Ibrahim sandarkan rumah ataupun Kaabah, sebahagian ulama kata masjid, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita faham secara zahirnya, seolah-olah Allah Ta'ala pun ada rumah juga. Rumah Allah. Allah Ta'ala pun ada tempat tinggal juga. Jadi ini juga bersalahan dengan akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah, yang mana tak mungkin Allah Ta'ala ada rumah. Justru itu maksud Baitikal Muharram, rumahmu yang diharamkan ini, ialah dengan makna nak memuliakan rumah Allah tersebut, nak muliakan rumah tersebut. Rumah tadi hendak dimuliakan, maka disandarkan kepada rumah ataupun disandarkan kepada Allah. Tuan-tuan, saya ni mari ke sini naik kereta Viva je. Tahun 2008 beli. Kereta ni dah tercabut dah. Hak depan tu. Panggil apa? Magak ke apa? Isteri bawa kereta kononnya nak belajar. Nak parking masuk dalam rumah tu, gung melanggar depan. Tercabut. Baru ni pergi beki dah lah. Bumper. Magak pula. Bumper tercabut. Kereta Viva saya bawa ke sini. Mari ke sini naik kereta Viva. Orang tengok pun kereta Viva bawa. Jebeh je. Kalau orang tengok. Kereta buruk. Tahun 2008 beli. Meter dia 210 baru habis. 210,000 kilometer. 210,000.
Itu kereta saya, kereta Viva. Tuan-tuan, cuba bayangkan kalau kereta tu, kereta Viva tu, orang tanya kereta ni kereta siapa? Ini kereta Sultan Negeri Selangor. Kalau orang tanya, tiba-tiba ada orang jawab, ini kereta Sultan Negeri Selangor. Hui, betul ke? Ya sungguh ke? Orang pakak pergi keliling tengok. Hebat Sultan naik kereta Viva. Banding kalau saya yang bawa, memang kereta saya sungguhlah. Kereta tu saya bawa. Kereta Ustaz Mahyudin, orang jebeh. Orang tahu jebeh, tahu mana jebeh? Maknanya dia pandang sebelah mata je. Tak pandang mana. Tapi kalau sebut kereta ni kereta Sultan Negeri Selangor, orang akan tengok, ui hebat Sultan. Naik kereta Viva. Naik kereta Viva. Sebab apa? Viva tu disandarkan kepada Sultan. Naik lalu nama Viva tu. Viva tu jadi mulia, jadi hebat. Tapi kalau sandar kepada saya, orang pandang sebelah. Nampak tak bagaimana bila sesuatu itu disandarkan kepada orang yang dihormati, orang yang berpengaruh, benda tu akan juga naik nilai dia. Nilai dia akan naik. Kalau disandarkan kepada orang biasa macam saya ni, orang tengok sebelah mata je, tak ada apa pun. Begitulah yang saya nak bayangkan. Bila kita sebut rumah, rumah ni rumah siapa? Rumah Ustaz Mahyudin. Rumah Ustaz Mahyudin. Tapi bila sandarkan kepada Allah, rumah Allah. Allah yang menciptakan alam ini, Allah yang menciptakan segala-galanya. Maka rumah tu jadi mulia sebab disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang saya katakan tadi. Kenapa disandarkan kepada Allah? Untuk memuliakannya. Ruh Nabi Adam disandarkan kepada Allah kerana nak memuliakan ruh tersebut. Unta tadi disandarkan kepada Allah kerana nak memuliakan unta tersebut. Rumah tadi disandarkan kepada Allah kerana nak memuliakan rumah tersebut. Itu peranan disandarkan sesuatu itu kepada Allah Azza wa Jal. Jadi tuan-tuan, Nabi Adam alaihissalam ditiupkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ruh yang ada di dalam jasad Nabi Adam dan juga jasad kita sebenarnya adalah ruh yang sangat mulia yang Allah taala sandarkan kepada dirinya. Allah nyatakan dalam ayat yang lain, wa yas'alunaka 'anir ruh Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilm illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu daripada perkara urusan Tuhanku, dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja. Urusan ruh ini adalah urusan Allah. Bagaimana bentuknya, bagaimana kejadiannya dan sebagainya, itu adalah urusan Allah Ta'ala. Kita tidak ditaklifkan untuk bertanyakan tentang ruh ataupun nak kaji tentang ruh yang Allah Ta'ala tiupkan ke dalam jasad Nabi Adam alaihissalam, bahkan dalam jasad kita, anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Apabila ditiupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam, maknanya sekarang ada dua elemen yang penting. Yang pertama, elemen jasmani, jasad Nabi Adam tu sendiri, yang Allah Ta'ala ciptakan daripada tanah. Elemen yang kedua tidak lain dan tidak bukan ialah elemen rohani. Ada dua komponen yang besar ataupun yang penting dalam pembentukan manusia ini. Elemen jasmani dan elemen rohani. Oleh kerana itu penting untuk kita tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan lupa tentang elemen yang kedua ini, elemen rohani. Jangan kita hanya mengambil berat terhadap elemen jasmani. Kita bagi makan kepada tubuh kita. Kita bagi minum kepada tubuh kita. Makan makanan yang sedap-sedap. Kadang-kadang
Tak ada kat tempat kita, kita sanggup pergi tempat yang jauh. Kerana apa? Kerana nak cari makanan hak yang kita suka tersebut. Saya ada WhatsApp tuan-tuan, grup kawan-kawan Terengganu yang belajar sekolah, sama sekolah dulu, SMKA Tok Jiring. Dulu, grup. Kami ni, yang kawan-kawan ni biasa, yang duduk di luar Terengganu ni, sembang, antara hak yang kami sembangnya ialah kat mana nasi dagang hak paling sedap sekali. Orang ni khabar beritahu dekat situ, dekat Shah Alam ada, dekat Dengan Serdang ada, dekat Gombok ada, ini nasi dagang. Akhir sekali tuan-tuan nak berkumpul, jumpa sekian-sekian hari. Sebab apa? Nak pergi makan nasi dagang hak paling sedap. Nak makan. Hak yang datang jauh pun ada ni. Jauh sanggup pergi kerana nak makan nasi dagang tersebut. Sebab apa? Nak bagi makan kepada jasmani dia. Hak paling sedap. Paling sedap. Sanggup nak datang, sanggup belanja duit, sanggup habis minyak, walaupun minyak mahal sekarang ni, walaupun nasi dagang mahal sekarang ni, GST dan lain-lain lagi, tak kisah, itu tak penting. Itu perkara yang kedua. Yang penting makan dulu. Makan kepada jasmani dulu. Tapi kalau ada kuliah, ada ceramah yang untuk memberi makan kepada rohani, setara mana kita sanggup menghabiskan duit untuk pergi ke tempat-tempat yang mana ia akan mengenyangkan rohani kita, yang akan memberikan rohani kita tenaga. Di sinilah pentingnya tuan-tuan untuk kita tidak hanya mengambil berat kepada satu elemen sahaja, tetapi kita kena berikan perhatian juga kepada elemen rohani. Cumanya saya nak sebut sekali lagi, rohani ini yang ada dalam tubuh manusia sesetengah daripada pemikir ahli falsafah, khususnya mereka yang terlibat dalam tasawuf. Mereka mengatakan rohani ini dipenjara di dalam jasmani. Sebab jasmani itu duduk di luar, rohani duduk di dalam. Justru itu, kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala kena bebaskan rohani kita ini daripada jasmani. Bebaskan rohani kita daripada penjara jasmani ini. Sebab ia dipenjarakan, tersekat, mesti dibebaskan daripada falsafah inilah, daripada pemikiran inilah, maka timbulnya seruan supaya mematikan jasmani yang saya bicarakan tadi. Kita kena matikan jasmani ni. Kita kena hapuskan ataupun kena kalau ada nafsu, hapuskan nafsu itu. Kita kena buang nafsu kita, buang jasmani kita supaya rohani kita bebas. Tuan-tuan, sebenarnya kalau kita kaji, ini adalah pemikiran yang datang daripada agama Hindu. Hindu yang mengajar tentang pemikiran tersebut. Bahkan ada kesan daripada, pengaruh daripada Buddha. Yang mana kita katakan tadi, apabila ada seruan supaya mematikan jasmani, mematikan syahwat, hapuskan nafsu ini, maka tidak ada lagi keseimbangan di antara rohani dan jasmani. Kita sebut tadi, kita tak nak ambil berat hanya satu aspek sahaja. Perlu diberikan keseimbangan di antara jasmani dengan rohani. Rasulullah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah dah saya bawa dalam pertemuan kita, kuliah kita di sini. Salman Al-Farisi rahimahullahu taala pernah mendatangi saudaranya yang telah dipersaudarakan dengan sahabat golongan Ansar, Abu Darda.
Di mana apabila dia datang ke rumah Abu Darda, Ummu Darda, isteri kepada Abu Darda ni, dilihat dalam keadaan yang kusuk masai, dalam keadaan badannya tak terurus, dalam keadaan yang tidak ceria tubuhnya, badannya tidak bertenaga, mukanya tak ceria. Menyebabkan Salman Al-Farisi tanya kepada Ummu Darda, isteri kepada Abu Darda, kenapa kamu ni macam ni, nampak sugul je, dorok je, nampak dorok cetong ni, guana? Yang dorok ni guana ni, berat nanangmu ni. Lebih kurang macam tu lah kan. Dorok kamu ni, yang sugulnya sebab apa jadi macam ni? Menyebabkan Ummu Darda kata, saudaramu tu Abu Darda tak ingat kepada dunia. Tak ingat kepada dunia. Menyebabkan tuan-tuan, akhirnya apabila demikian, Salman pun tinggal di rumah Abu Darda. Dia nak bermalam di rumah Abu Darda tadi. Dihidangkan makanan kepada Salman. Abu Darda kata, sila makan. Aku puasa, aku tak makan. Salman kata, aku tak akan makan kecuali engkau makan bersama dengan aku. Kamu kena makan bersama dengan aku. Abu Darda pun makanlah bersama dengan Salman, berbuka puasa. Kemudian di malam hari, disediakan tempat tinggal, tempat tidur kepada Salman. Abu Darda kata, tidurlah. Aku malam ni tak tidur. Aku nak beribadat. Salman kata, aku tak akan tidur kecuali aku tengok engkau tidur juga. Maka Abu Darda pun tidur kerana menghormati Salman. Tuan-tuan, akhirnya apabila di tengah malam Salman bangkit, bangun untuk qiyamul lail. Gerak Abu Darda, bangunkan Abu Darda. Abu Darda pun bangun, solat bersama-sama dengan Salman, solat, melakukan qiyamul lail. Keesokan harinya, Salman kata kepada Abu Darda, ya Abu Darda, inna li ahlika haqqan wa li badanika haqqan. Sesungguhnya untuk keluarga kamu, isteri kamu ada haknya. Untuk badan kamu ada haknya. Badan kamu perlu makan, tak boleh puasa je, tak makan-makan. Kena makan. Sebab itu aku suruh kamu berbuka. Badan kamu perlukan rehat, kena tidur. Jangan tak tidur kerana nak beribadat. Dan Allah juga ada hak dia, memang kena beribadat kepada dia. Fa'ti kulladhi haqqin haqqa. Berikan setiap orang yang mempunyai hak dia. Isteri pun ada hak, anak-anak pun ada hak, Allah pun ada hak, badan kamu pun ada hak. Maka berikan mereka masing-masing hak. Abu Darda kata, aku tak akan percaya ataupun aku tak boleh nak terima apa yang kamu kata ni. Mari kita jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua pun pergi jumpa Rasulullah. Abu Darda pun cerita apa yang disebut oleh Salman tadi. Nabi pun kata, sadaqa Salman. Benarlah Salman. Salman benar. Memang perlu diseimbangkan keperluan jasmani, makanan jasmani dengan makanan rohani. Rohani pun kita kena beri makan, jasmani pun kita kena beri makan. Jadi dalam hal ini tuan-tuan, ruh yang ada dalam jasad kita ini adalah satu kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tak boleh biarkan ia begitu sahaja. Mestilah kita mengambil berat kepadanya, memberikan makanan dan makanan yang sepatutnya kepada roh kita ini. Seterusnya tuan-tuan, setelah Nabi Adam AS ditiupkan roh ke dalam jasadnya, Nabi Adam, perkara yang berlaku yang pertama kepada dirinya ialah bersin. Itu yang mula-mula berlaku. Masuk roh dalam badan, terus hecum. Lebih kurang macam itulah kan. Tak tahulah bunyi sebenarnya macam mana. Tapi bersin yang pentingnya. Bersin.
Diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu Adam wa nufikha fihi ar-ruh, atasa faqala alhamdulillah, fahamadallah biidnih, faqala lahu rabbuh yarhamukallah. Apabila Allah menciptakan Adam dan ditiupkan roh padanya, maka baginda bersin lalu berkata alhamdulillah. Bila bersin tu, secara fitrahnya Nabi Adam telah mengucap syukur kepada Allah, alhamdulillah. Baginda memuji Allah dengan izinnya. Allah berdoa kepadanya, semoga Allah merahmatimu. Jadi itu yang berlaku kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengucap syukur kepada Allah. Sebab apa kena mengucap alhamdulillah ni? Sebabnya tuan-tuan, kalau kita ikut kajian yang dibuat di zaman moden hari ini, untuk buang kuman-kuman yang ada dalam hidung kita sehingga menyebabkan kita bersin. Bila bersin itu maknanya kuman-kuman dan virus yang ada dalam hidung kita ni telah keluar. Jadi kita ucapkan alhamdulillah. Orang yang mendengarnya disunatkan untuk menjawab yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Maknanya Allah Ta'ala telah merahmati orang yang bersin ini dengan keluarnya kuman-kuman ataupun virus-virus yang mungkin ada dalam hidung kita. Tapi kalau banyak bersin sangat, itu tak jadi dah tu. Pahacung, itu memang dah virus dah bersarang dalam hidung dia dah. Dah bersarang dah. Kalau tak boleh keluar dah. Keluar pun keluar sikit-sikit, baki-baki. Penuh lagi dalam hidung dia tu. Jadi itu dah kira penyakit dah. Kalau bersin sekali dua, tu yang kita sebut tadi, iaitu keluarnya kuman-kuman, virus-virus yang ada dalam hidung kita. Dan kita disunatkan kalau kita dengar orang bersin dan dia sebut alhamdulillah. Kalau dia tak sebut alhamdulillah, tak sunat untuk kita sebut yarhamukallah kepada dia. Tuan-tuan, itu tanda ukhuwah kita, persaudaraan kita dengan orang yang bersin tersebut apabila dia sebut alhamdulillah. Saya teringat waktu belajar di Mesir dulu, Al-Ikhwan Al-Muslimun, dalam satu wawancara televisyen. Ikhwan Muslimin ini dia satu pergerakan yang diharamkan waktu zaman pemerintahan Hosni Mubarak. Waktu tu saya belajar di Mesir, zaman pemerintahan Hosni Mubarak. Sekarang ni pun diharamkan lagi, di bawah As-Sisi. Dalam satu wawancara televisyen, bukan wawancara dengan orang ikhwan, wawancara dengan orang musuh yang bermusuh dengan ikhwan. Apabila membicarakan tentang ikhwan ini, biasalah akan dikutuk ikhwan ni macam-macam sebagai golongan yang mengkafirkan orang lain, macam-macam lah, pengganas dan sebagainya. Lalu dia tanya, ada orang yang tukang wawancara tu tanya, dalam majlis wawancara tu ditanya kepada dia, takkanlah ikhwan ni tak ada kebaikan langsung, semuanya buruk belaka? Dia kata ada. Yang paling saya kagum dengan ikhwan ini, ikhwan muslimin, yang paling saya kagum ialah walaupun dia ni tak setuju dengan ikhwan, tapi ada yang dia paling kagum. Yang dia paling kagum ialah ukhuwah yang ada di kalangan ahli-ahli ikhwan, persaudaraan mereka. Hubungan persaudaraan yang ada di kalangan ahli ikhwan ni sangat tinggi. Sehingga kan kalau saya boleh buat ibarat, dia kata, kalau ada orang yang bersin di utara Mesir, dia bersin dan mengucap alhamdulillah, maka akan ada ahli ikhwan yang berada di selatan Mesir menyebut yarhamukallah. Nak tunjukkan bagaimana tingginya ukhuwah. Kita orang sebelah kita bersin berapa kali dah, mapuh mung lah, kan? Tak rasa apa pun. Orang bersin berucap apa kali dah alhamdulillah, alhamdulillah ni. Kita relax je, tak kata apa pun, tak ada rasa apa pun. Maknanya jauhnya kita, tautan hati kita ni terlalu rapuh, terlalu lemah.
Kalau kita tengok ikhwan sampai tahap itu, memanglah cara logiknya mana mungkin yang duduk utara tu boleh dengar, orang yang duduk selatan ni boleh dengar bersin yang duduk di utara Mesir secara logiknya. Tapi yang nak gambarkan ialah kekuatan ukhuwah itu, kalau dekat lagilah nak menggambarkan ukhuwah. Ini jauh pun bersin, jauh. Bersin tu jauh. Boleh ucap lagi yarhamukallah. Kita orang sebelah kita je. Orang sebelah kita je yang bersin. Tak ada doa, tak ada apa. Akhirnya nak menggambarkan tuan-tuan bagaimana kita ni dari sudut hubungan ukhuwah sesama Islam adalah sangat rapuh. Apatah lagi dalam perkara-perkara yang besar. Saudara-saudara kita dibunuh. Saudara-saudara kita yang telah dicederakan dan sebagainya, menggambarkan bagaimana kita ni adalah terlalu lemah ukhuwah dan persaudaraan kita di antara satu sama lain. Yang terakhir yang saya nak sebut pada malam ini ialah bagaimana ruh Nabi Adam ini telah ditiup pada hari Jumaat. Allah nyatakan ataupun dalam sebuah hadis Rasulullah menyebut, wa khuliqa Adam ba'dal 'asri min yaumil jum'ah fi akhiril khalq fi akhir sa'ah min sa'atil jum'ah fima bainal 'asri ila al-lail. Diciptakan Adam selepas asar pada hari Jumaat. Nabi Adam ni diciptakan selepas asar. Pada akhir penciptaan, pada akhir waktu daripada waktu-waktu Jumaat, antara asar dan malam. Dekat-dekat nak akhir dah, nak habis dah siang, selepas waktu asar hari Jumaat. Khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul jum'ah. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minhu. Sebaik-baik hari terbitnya matahari adalah hari Jumaat. Pada hari tersebut diciptakan Adam, dimasukkan ke dalam syurga dan dikeluarkan daripadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain bersabda, khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi uhbit wa fihi tiba alaihi wa fihi mat wa fihi taqumus sa'ah. Sebaik-baik hari terbitnya matahari adalah hari Jumaat. Pada hari tersebut diciptakan Adam, diturunkan daripada syurga, diterima taubatnya. Pada hari tersebut baginda mati dan pada hari tersebut berlakunya hari kiamat. Jadi banyak peristiwa yang berlaku kepada Nabi Adam ini, termasuklah dari sudut penciptaan serta hari dia diterima taubatnya, hari baginda meninggal dunia juga adalah pada hari Jumaat. Maka tuan-tuan, di sini kita boleh melihat bagaimana Jumaat ini adalah sangat dekat dengan orang Islam. Sepatutnya kita membesarkan hari Jumaat berbanding dengan hari-hari yang lain. Tuan-tuan, saya rasa setakat itu saja dulu insya-Allah pada malam ni berkait dengan kisah Nabi Adam ni. Moga-moga kita dapat mengambil pengajaran dan iktibar daripadanya. Kisah yang cukup memberikan pengajaran kepada kita berkait dengan penciptaan ruh dan juga bagaimana Nabi Adam alaihissalam yang telah ditiupkan ruh tadi, apa perkataan yang mula-mula yang keluar daripada mulutnya dan apa yang berlaku kepada baginda alaihissalam. Moga-moga kita dapat mengambil manfaat daripada apa yang kita dengar pada malam ni. Sebagaimana biasa, saya tuan-tuan akhirnya buka peluang kepada tuan-tuan untuk sama-sama mensedekahkan ataupun mendermakan sekadar yang termampu untuk sekolah Darut Taqwa yang selalu dah saya umumkan di sini, untuk kita bagi sumbangan kepada guru-gurunya dan kepada murid-muridnya untuk meneruskan pengajian mereka dengan baik insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi